Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Mula kita kali tadi sampai tu kita dah bincangkan sehingga ayat 140 surah An-Nisa. Ini berkenaan dengan tajuk amaran Allah SWT, berkenaan dengan jangan kita menjadi seperti orang munafik satu, kemudian jangan jadi macam orang munafik, jangan bersama pun dengan bersama mereka. Kali tadi kita bincang itu, kita kata tentang tajuk penting surah An-Nisa. Kita kata bahawa tajuk yang kita sedang bincangkan sekarang ni adalah berkaitan dengan tajuk amaran keras Allah Taala kepada orang munafik, dan juga berkenaan dengan memperwalikan orang kafir ni, antara sifat orang munafik dan juga iman dan takwa bebas daripada kemunafikan. Dan ni Allah Taala sebutkan kepada kita mulai 136 139. So kata hari kita bincangkan dari 9 ayat lagi lah. 9 ayat lagi Jadikan dan Allah Ta'ala larang sampai kita baca tu sampai 140. Memang datang larangan Allah Ta'ala untuk pengambilan orang munafik sebagai orang-orang lindungan ataupun berwadikan orang kafir, tak boleh. Jadi itu kita sebut sikit lah berkenaan dengan tajuk bagaimana dalam konteks masalah masyarakat kita, ayat macam ni kadang-kadang controversial. Sebab orang akan katakan bahawa ayat macam ni penyebab kepada perpecahan. Ayat macam ni adalah punca kepada toleransi. Sedangkan kita kata secara asalnya memang ayat ini adalah asas bagi agama. Sebab kita dari segi sudut agama tak boleh kita memperwalikan orang kafir untuk menjadi pemimpin bagi kita. Kalau kita duduk di negara bukan Islam dari asal, tajuk lain. Ini memang kita umat Islam majoriti. Jadi kalau dikata orang yang berada di sini dan kita pula kebetulan pemerintah negara kita itu agung adalah Muslim, dan kemudian Sultan dan juga Raja adalah Muslim, kemudian tentera kita juga Muslim, kan askar kita Muslim. Jadi sepatutnya kita kena ada kemuliaan dengan Islam. Kita bimbangkan sekarang ni banyak umat Islam kita tak rasa mulia untuk bersama Islam, ataupun merasakan bila duduk dengan Islam ni rasa macam kena banyak di-adjust ataupun ditukar karakter kerana untuk memulihkan orang kafir rasa setuju ataupun rasa selesa dengan kita. Ini salah. Sebab tu kita pada ayat yang kita bacakan tu kita ambil sampai ke akhir kita ambil last kali kita ambil tu sampai ayat yang berkenaan dengan tajuk 140 bahkan bila Allah Ta'ala berikan larangan tu lepas daripada amaran Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata berkenaan dengan mengambil orang kafir sebagai pelindung tu, dia kata ayabtaruna indahumul izzah, adakah mereka ingin mencari di sisi orang kafir itu kemuliaan. Adakah mereka cari sisi orang kafir itu kemuliaan. Mana orang tu tak honor Allah SWT, tak hormati Allah Ta'ala, macam mana boleh kita letakkan dia. Sering kita kata kat tajuk ni bila orang kena kaitkan dengan masalah ketika Nabi hantar para sahabat pergi ke Habsyah kerana raja dia adil. Itu sebelum daripada Islam ada kekuatan. Mana maksudnya dalam kes tadi macam kita terdesak lah. Keadaan terdesak membolehkan akan perkara yang terlarang. Ad-darurat tubuhil mahzurat, perkara yang darurat. Kita terdesak membolehkan perkara yang haram. Bukan darurat macam sekarang ni, darurat politik kita tu tak sama. Darurat mana kita kata kesempitan yang teruk sangat membolehkan perkara terlarang. Mana babi bangkai pun dia halal. Adapun ketika mana pemerintahan pentadbiran itu juga pada waktu macam ke tengah gawat macam tu, ya. Adapun kalau kita ada kekuatan maka tidak boleh. Itu asas dia. Jadi itu kita bincangkan di akhir.
dan apa masih di konteks dia berkenaan dengan apa itu iaitu Allah Subhanahu taala melarang kita menghormati kaum kafir. Dan bahkan ayat yang ke 140 tu lebih tepat kita baca itu penjelasan berkenaan dengan tajuk bahawa orang yang duduk bersama orang kafir tadi, orang yang membuat maksiat tak dibenarkan dalam agama. Dia katakan waqad nazzala alaikum fil kitab, turun pada kamu dalam kitab an idza sami'tum bahawa bila kalian dengar ayatillahi yukfaru biha, ayat Allah Taala dikufur terhadapnya, wastahzaun diejek-ejek terhadapnya, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadin fin ghairihi, maka jangan kamu duduk bersama mereka sehingga mereka membincangkan sesuatu cerita selain itu. Kamu duduk juga kamu seperti mereka. Kemudian juga dia dalam tajuk ni apa surah Al-An'am 168. Itu antara yang dalil yang betul yang bertepatan dengan maksud yang sama. Kita bincangkan dan akhirnya Allah Taala terangkan innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. So Allah Taala akan menghimpunkan munafik, orang munafik dan juga orang-orang kafir dalam jahannam semua sekali. Okey, baik. Macam mereka berkongsi kekufuran, demikian juga mereka Allah Taala kongsikan antara mereka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Dan himpunkan mereka di negeri siksaan dan juga balasan, ikatan dan juga pasung dan minum akan air yang panas dan juga kotoran daripada peluh ahli neraka lazzalal yang tiada sebarang kejenihan pun. Baik So hari ni kita masuk ayat 141 insya-Allah. Tapi untuk tajuk kita sampai 149 berkenaan dengan tajuk amaran ataupun jangan menjadi kaum kafir sebagai pelindung dan kemunafikan bersih daripada perbuatan nifak. Baik. Kebersihan daripada kemunafikan dan kekufuran. Itu dikatakan berkenaan dengan kedudukan orang beriman kena macam tu. Baik. Okay, firman Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Yang munafik ni sambungan sifat dia selain daripada mengambil orang kafir sebagai pelindung. Alladzina, orang-orang yang yatarabbasu nabikum, menanti-nantikan terhadap kalian, menunggu-nunggu terhadap kalian. Tengok dia tidak bersama betul-betul. Kalau dia buat masuk pun dia hati-hati, tidak bersama dengan sebenar-benarnya. Fa in kan lakum fathun, maka jika ada untuk kalian akan kemenangan, penaklukan minallah, dari Allah SWT, Allah Taala bukakan ruang. Qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, adakah tidak kami bersama kalian? Kongsikan sikit kan, itu banyak dapat harta tu, akan bersama perang. Jadi dia akan mula datang kata kami bersama kalian. Wa in kana lil kafir nasibun, dan jika untuk orang kafir ada habuan, qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin, adakah tidak kalian kami buatkan pertolongan daripada sedalaman, okey, pertolongan sedalaman ke atas kalian, dan kami halang kalian daripada orang beriman, kami pertahankan kalian daripada orang beriman. Maksudnya dia menangkan, bila tadi tahwid tu kami menangkan ke atas kalian. Kalau orang beriman cakap apa je, kami akan jatuhkan semangat mereka. Okay, dan kami mana'a daripada perkataan sekat atau halang, kami halang kalian daripada orang-orang beriman. So, tolong lindung kalian daripada orang beriman, lindung kalian dari orang beriman. Fallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah, maka Allah lah yang akan menghukum antara kalian pada hari kiamat. Maksud Allah Ta'ala yang akan berikan balasan. Maksud dia ini janji Allah Ta'ala berkenaan dengan tak ada sia-sia kita bersabar. Itu maksud dia. Bukan maksud dia sekarang ni samakan taraf. Ada orang baca ayat berkenaan Allah Ta'ala hukum di antara kamu, di antara mereka pada kiamat nanti, dia ingatkan bahawa benda tu dia masih tak tahu. Kebenaran dan kebatilan tu masih blur. So actually masih lagi boleh diubah. Tapi yang sebenarnya adalah maksud dia, kita geram tapi jangan takut. Allah Ta'ala yang pentadbir bagi hari kiamat nanti. Okay? Maka Allah Ta'ala hukum di antara manusia pada hari kiamat, dan tidak Allah Ta'ala jadikan untuk orang kafir. Wala yaj'alallahu, tidak menjadikan Allah Ta'ala untuk orang kafir, alal mu'minin, mengatasi orang beriman, sabila, sebarang jalan. Baik.
Kita nasihat dia kata, yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah Ta'ala anil munafikin, mengenai orang-orang munafik. Annahum yatarabbasuna bil mu'min dawa'ir su, bahawa mereka menanti-nantikan ke atas orang-orang beriman terhadap orang beriman akan pusingan keburukan. Dairah, mana lingkungan atau kawasan, dawair, masa atau waktu, yang dia kata yang keburukan, keburukan untuk orang yang tidak kena. Okey. Bimakna, dengan maksud yang taziruna zawala daulatihim. Maksudnya mereka menantikan untuk hilangnya akan daulah mereka, daulah orang beriman. Negeri tempat mereka bersama-sama bergabung, dua nak benda hilang, tak boleh. Wa zuhurul kafarat zuhurul kafarat wa zuhurul kafarati alaihim, dan menangnya orang-orang kafir ke atas orang-orang beriman. Mereka nak macam tu. Wa zahaba millatahum wa millatihim, juga hilang binasanya agama orang-orang beriman. Okay. Maka diorang perangai macam tu, sentiasa menanti-nantikan, tunggu apa jadi, play safe dan sebagainya, kemudian sekian. Ini biasa ada jadi kes lah. Sebagian orang yang kadang kita dah ingatkan benda haram tu haram, halal tu halal, dia masih lagi buat macam sementara. Macam dia kata, tak apa, saya tengok dulu. Tengok dulu tu tidak ada pada kamus Islam, kecuali dalam masalah apa, tengok dulu tu kalau kita kata tangguhkan benda-benda duniawi. Ada pun benda ukhrawi, semua disuruh segerakan. Bukan ditangguhkan. Okay. Fa'inkan lakum fatuhum minallah, jika untuk kalian ada penaklukan, itu kemenangan daripada Allah Ta'ala, ai nasrun wa ta'id wa zafarun, nasrun wa ta'id wa zafarun wa ghanimatun, mana ada kemenangan, bantuan, kejayaan dan juga harta rampasan perang, semua ada. Dia kata so, okey, maksud dia ada, dapat hasil. Qalu, mereka lalu berkatalah orang-orang munafik, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Adakah tidak kami bersama-sama kalian? Dia apa dia ayat tawaddaduna ilal mu'minin bihadzal maqalati, iaitu macam mereka mahukan atau inginkan kasih sayang atau disayangi si orang beriman, kata dengan kata-kata ini. Dia harapkan dengan kata-kata tersebut dilepaslah. Okay. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika terjadi untuk orang kafir pula akan habuan, akan kemenanganlah. Maksudnya dia mengatasi orang beriman. Ai idalatun ala mu'min, itu maksud dia apa penguasaan kemenangan kat orang beriman. Okay. Fi ba'dil ahyan, pada kali-kali tertentu. Benar ada jadi tapi bukannya kerap. Sebab dia kat sini yang kita kata kepercayaan umat Islam ni kepada janji Allah Ta'ala sangat kuat. Dia tak pernah rasa sangsi, tak pernah rasa lemah untuk berdoa, tak pernah rasa tak larat untuk melaksanakan tugasan, tak ada. Sentiasa dia suka ke depan. Okey. Dan dia kata jadi, tapi dalam masa sama ya kadang-kadang terjadi, maka kat situ kita lihat yang akan dikata pada sebagian keadaan yang kita kata kalau kita kalah di orang beriman, menang orang kafir, yang kita orang munafik ni akan kejar ke arah yang menang. Dia kata kama waqa'a fi yaumi Uhudin, macam yang berlaku ketika peristiwa Uhud. Biasa menang, tapi Uhud ketika itu nampak macam umat Islam kita tak dapat teruskan peperangan. Okey. Dia kata macam berlaku pada peristiwa Uhud, fa innar rusula tubtala fi, dia kata thumma yakun lahum akibatu al-akibah. Dia kata sungguhnya para rasul akan diuji, kemudian akan terjadi untuk mereka akan pengakhiran, penamat akhir kepada mereka juga. Tapi begitu dijadikan keadaan mereka itu ada ujian, menang kalah. Okey. Jadi dia kata qalu, mereka berkata alam nastahbid alaikum wa namna'kum minasyaitan. Maksud nastahbid itu ay nusa'idnakum bifil batin, membantu kalian secara dalaman. Fi thumma dia kata apa wa ma alawnahum khabalan wa tahdilan, apa yang kami kembalikan kepada mereka daripada kehampaan dan juga perendahan, sering jatuhkan semangat. Istahwadha tu menjatuhkan semangat lagi, tepat kan, jatuhkan semangat supaya tak bertaubat, tak sekian. Hantal tasartum alaihim, sampailah kalian menang ke atas mereka. Kami buat kerja ni sampai kalian menang ke atas mereka. Wa qala Suddi, berkata Suddi, nastahwidh alaikum ay naghlibu alaikum, kami dapatkan kemenangan ke atas kalian. Kaqaulihi, macam yang dikatakan surah Al-Mujadalah ayat 19, istahwadha alaihim syaitan, pendaya ke atas mereka syaitan pendaya ke atas mereka. Wa hadza aidan tawaddudun minhum ilaihim, ini juga tunjukkan kasih sayang, sukakan layan yang baik dari pihak dua-dua. Maka ketika orang beriman cakap macam ni, kepada yang ni macam cakap macam ni juga.
Maksudnya dia nakkan kepada apa? Kepada sokong dan sebagainya untuk korang lepaskan diri lah. Maksudnya dia yang ribu alaikum ke kaulihi, ia memenang kat atas mereka macam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 19, istahwadha alimu syaitan. Telah memperdaya kat atas mereka ni syaitan. Okay, menipu mereka, kat atas mereka atau membisik kat atas mereka syaitan. Wa hadza aidan tawdudu minhum ilaihim. Ini juga sebenarnya ucapan nak mendapatkan akan kasih sayang kepada mereka lah, kepada orang kafir pula. Fa innahum kanu yusani'una haula wa haula. Jadi orang munafik ni dia buat baik kepada A dan B. Okay, buat baik ni kita tak nafikan. Ada perintah dari agama. Jadi kita cuma seorang tu kena faham apa batasan buat baik. Maksudnya kalau kata setakat tolong ahli rumah tangga, atau angkat inilah buat pasang lansir ke, tolong betulkan sinki ke dan sebagainya. Kalau dia berjaya buatlah, maka dia dapat kat situ akan akan ini yang bagus. Tapi dia ada part kan. Jadi bagi pada dua pihak dia akan buat. Jadi kita macam yang disebutkan dan konsep masalah kehidupan kita ni, memang kita buat baik akhlak tu okey. Tapi cuma ada benda-benda yang tak boleh kita lepaskan. Maksudnya bila baik akhlak tadi, macam kes tolong orang susah sebagainya, lepas. Tak ada masalah. Tapi bila kes berkenaan dengan akidah, ni benda yang kita kata banyak orang tak faham. Sebab kalau akhlak tak elok sebagainya, yalah memang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan neraka. Tapi tidaklah secepat kita panggil yalah kita tahu bahawa mereka keadaan yang Allah Ta'ala berikan tu memang untuk baiki kita. Memang kita akan buat baik pada orang A atau orang B. Tapi bila masuk akidah tadi, Allah tak izinkan kita berlagak ataupun lembut dan untuk mengiyakan akan kufuran tadi. Sebenarnya ni balik pada asal kita nak bagi dia fikir, kita nak ingatkan dia. Dan kalau dia kata dapat peringatan, walillahilham. Kalau tak dapat pun, dia bekerja dia buat. Jadi maksud dia yang orang munafik ni ke sini pun dia kata ya, sini pun kata dia. Alasan dia pasti nak dapat keselamatan. Okay. Liyahzu indahum wa ya'manuna kaidahum. Supaya mereka akan dapat habuan di sisi orang-orang A dan orang atau B tadi, dan juga mereka selamat daripada tipu daya golongan tersebut. Wa ma dzaka illa li dha'fi imanihim. Yang terjadi sebenarnya adalah kelemahan iman mereka. Kalau iman kuat keluar aje. Walaupun keadaan tak cukup. Tapi kalau kata kerana apa? Kerana ada suara-suara yang kata tak boleh sebagainya, tak patutlah. Ini yang berlaku sekarang. Okey. Sekarang sebab apa? Lemahnya iman. Dan juga wakil iqanihim, kurangnya yakin mereka. Yakin terhadap janji Allah Ta'ala tu ada. Tapi sangat sikit. Dan di situlah hilangnya dari kita akan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala berkata kasih lagi. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, Fallahu yakum bainahukum yaumal qiyamati. Maka Allah Ta'ala akan hukum yang antara kalian pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan hukum. Putuskan hukum. Maksud dia, bima ya'lamuhu minkum. Dengan sebab apa, dengan sebab apa yang dia ketahui ia daripada kalian. Itu wahai orang-orang, ayyuhal munafiqun, wahai orang munafik. Dengan bawa tidak radiyati di kalangan di antara dalam dalaman yang yang tak usah yang elok atau rosak. Fala taqtaru bi jaryanil ahkam syar'iyyati alaihim zahiran fil hayatid dunya. Maka yang kau tertipu dengan berlakunya hukum-hukum syarak kata mereka secara zahir pada kehidupan dunia. Lima lahu fi dzalika min hikmati, kerana apa yang ada pada perkara itu daripada hikmah. Allah Ta'ala cara nak ajarkan kita, dibagikan cara. Dibagikan benda tu luar dan nampak macam rosak jahanam, tapi dalam masa sama sebenarnya ada simpanan Allah Ta'ala untuk perkara itu. Ada Allah Ta'ala simpankan untuk orang-orang beriman dekat situ. Baik. Dia kata fayaum, sebab apa? Fayaumul qiyamati, maka hari kiamat dia kata. Fala tanfa'uhum zahiruhum. Takkan manfaat untuk mereka akan zahir mereka. Maksudnya apa mereka buat perbuatan luaran tak guna dah. Bal huwa yaumun yubtala fihi sarairu. Bahkan dia kata ia adalah satu hari sebenarnya yang gugur apa yang diuji padanya akan dalaman, perasaan dalam manusia tadi diuji. Yuhassala ma fi sudur, dan juga dirungkaikan apa dalam dada sampai semua orang tahu apa jadi. Okey. Okey, maksud dia kalau dia kata apa bila dua orang perbuatan menjadi kaum kafir sebagai pelindung ni, kita nakkan kepada iman. Nakkan kepada kononnya nak selamat. Tak nak pernikahan sebagainya. Ni kena jaga sikit. Okey.
Jadi memang kita kata memang Allah Ta'ala akan hukum, tapi hukum tadi bukan maksud dia menyamakan kedudukan. Maksudnya keputusan supaya dihentikan akan sebarang dia biasa kita nak jaga kan, nak jaga hubungan kita pertama dengan Allah SWT dulu. Dengan manusia ni kita ada limitation dia. Limitation yang Allah izinkan, kita buat. Jika tidak, maka ni masalah akan timbul. Dan Allah Ta'ala nantikan lepas tu sebab kerana asyik cari kemuliaan daripada orang kafir dan tujuan dia nak menangkan Islam, tapi buat daripada orang kafir punya perspektif. Maka Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala beri jawapan. Allah tahu kau dengan firman dia kata Ibn Katsir, wala yaj'alullahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, dan tidak menjadikan Allah Ta'ala untuk orang kafir ke atas orang beriman sebarang jalan. Tidak Allah Ta'ala jadikan untuk orang kafir ke atas orang beriman sebarang jalan. Okay. Rawa Abdul Razzaq an Yusay al-Kindi, iaitu daripada Abdul Razzaq bin Hammam, pengarang kitab Musannaf Abdul Razzaq, an Yusay al-Kindi. Yusay al-Kindi kata nama orang dia Yusay al-Kindi. Qala, beliau kata Ja'a rajulun ila Ali bin Abi Talib, datang seorang lelaki kepada Ali bin Abi Talib. Faqala, maka dia kata, jumpa dia start lagakan. Faqala, maka dia pun kata, kita kaifa hadhil ayatu, macam manakah ayat ini? Kita nak mulakan nyala pada awal. Macam manakah keadaan ni untuk orang beriman? Apa ayat ini, ayat yang berkenaan tentang larangan memberikan walak pada orang kafir, dia kata. Dah tak nyatakan dalam surah ujung ayat tersebut. Pasal kita wala yaj'alullahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, tidak menjadikan Allah Ta'ala ke atas orang-orang kafir, untuk orang kafir ke atas orang beriman sebarang jalan. Kita patut percayalah janji tadi. Kita kata realiti bukan macam tu. Dan tunggu sampai jadi. Tak timur tajuk kita kena putus asa. Seketika ini terus kita gagal. Sering benda macam ni disebutlah oleh guru dan sebagainya. Mengajar motivasi cakap, tapi bila berlaku pada agama tak berani cakap. Okay, baik. Dia kata maksud berkenaan dengan tajuk ultimate hukum tadi, dia akan bongkarkan semua sekali. Bahkan every niat yang kita ada, every intention yang dalam jiwa kita, semua orang tak tahu. Mungkin ini semua orang tak tahu. Itu yang penting dia. Maka dia kata, faqala Ali, maka Ali bin Talib cakap kepada seorang lelaki yang datang jumpa dia tanya soalan tu, udnuh, dekat dia kata. Kata fallahu yakum bainakum yaumal qiyamati fi wa la yaj'alullahu likafirin 'alal mu'minina sabila, maka Allah Ta'ala yang akan menghukum di antara kalian pada hari kiamat. Dan juga menjadikan untuk Allah Ta'ala jadikan untuk orang kafir ke atau orang beriman sebarang jalan. Tak ada takkan jadi. Okey. Dia kata faqala dia berkata sudi sabila ay hujjatan. Sabil itu maksudnya hujjah. Hujjah. Baik. Dan ujung ayat dia kata wa yuhtamal ayakuna al-murad, dan boleh juga dianggarkan bahawa dikendaki daripada sebutan tentang berlakunya kiamat dan sebagainya. Okey. Dia kata jadi terjadi bahawa yang dikendaki tu, dia kata tidak menjadikan orang untuk orang kafir kat dalam beriman sebarang jalan. Ai maksudnya di dunia. Bi an yusallitu alaihim istilah isal bil kulliyah. Dengan bahawa di dunia, dengan bahawa Allah Ta'ala kuasakan kat atas mereka, itu salib kat atas mereka sebarang penguasaan dan juga penghabisan sampai habis, tak ada, dia buat sikit-sikit je. Wa in kana hasal lahum, dia kata zafrun fi ba'di ahyan ala ba'din nas, dia kata dan sekalipun terjadi kemenangan pada sebahagian keadaan untuk anak-anak yang duduk anak dia sokong dengan bahawa dia suka kalau dikuasakan kata mereka dengan istilah dia kata terhasil kemenangan pada sebagian keadaan kata sebagai manusia. Sekalipun jadi dia kata fa inal aqibatul muttaqin fi dunya al-akhirah, kerana kita kena yakin penamat atau pengakhiran adalah dengan berlakunya pengakhiran penamat tu kepada orang beriman, dunia akhirat. InsyaAllah firman kana surah Ghafir 51-56. Allah katakan inna lanansur rusulana sesungguhnya kami benar-benar akan bantu utusan-utusan kami. Walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad, itu orang-orang yang beriman ni adalah orang yang
pada hari dia pada yang bangkit ketika di dunia, dia kata orang beriman dari kehidupan dunia, dan juga pada hari berbangun atau bangkitnya akan saksi-saksi. Maksudnya hari kiamat ni, hari Allah Taala bantu orang beriman. Itu orang beriman adalah orang yang dalam kehidupan dunia ni, dalam kehidupan dunia ni, dan juga hari namat beriman. Ya. Dan Allah katakan wala yauma la yanfa'u adh-dhalimin ma'dziratuhum. Hari tak bermanfaat untuk orang zalim akan keuzuran mereka. Surah Ghafir ayat 5152 maksud dia sama kat sini. Kata hari yang mana tidak bermanfaat orang zalim ke alasan mereka. Alasan mereka tak berlaku dah. Walahum la'natu, dan untuk mereka ada laknat, walahum su'uddar, untuk mereka seburuk tempat kembali. Okey, wa ala hadha, dia pengertian ini dia kata fa yakunu raddan al munafiqina, ia menjadi jawapan kepada orang munafik, fima amluhu wa rajauhu wa antazaruhu, pada apa yang mereka mereka diktit, mereka tak kefahaman macam mana, dan mereka harapkan dia, serta mereka menantikan dia mereka menantikan daripada hilangnya negeri untuk orang beriman, tak ada daulah dah kalau boleh. Wantazaruhu min zawali daulatil mu'minin, mana yang berupa penamat bagi negeri atau kerajaan orang beriman. Fi masalakuhu min wasanatihim al-kafirin, dan juga pada demikian juga Allah Taala nak jawab pada mereka tentang perbuatan mereka yang mereka susuri ikutkan. Dia kata min musanatihim al-kafirin, daripada perbuatan mereka berbuat baik sangat dengan orang kafir. Itu pun sama juga Allah ingatkan. Khaufan, kerana bimbangkan, ala anfusihim, kata diri mereka, minhum, daripada orang kafir itu, idahum zaharu al-mu'minina fasta'saluhum. Bila muncul pada mereka ni orang-orang beriman, lalu mereka akan bunuh mereka beramai-ramai. Tak nak macam tu. Maka macam Allah jawab dalam surah Al-Ma'idah 52. Allah katakan fasatara alladhina fi qulubihim maradun yusa'iruna fihim. Kamu akan lihat orang-orang yang dalam hati mereka ni ada penyakit. Mereka akan bersegera kepada orang kafir tadi. Fa yaqul nakhsha an tusibana dairah. Kami bimbang menimpa kami sebarang kepungan dan sebagainya. Fa asallahu an yafta ayati bil fathi aw amrin min indihi. Atau semoga dia kata maksudnya dia kata orang bimbang ke atas kamu orang beriman akan pusingan kitaran keburukan. Okey. Maksudnya kalah atau terbunuh, dia cari benda tu. Okey. Kama qala macam firman kalau surah Maidah 52, dia kata itu yang mana dalam ayat berkenaan dia kata fa asallahu, maka moga-moga Allah Taala ayat dia bil fathi, akan datangkan dengan penaklukan besar-besar. Dia kata au amri min indihi, ataupun satu urusan daripada sisi Allah Ta'ala. Fasbihu alama asarru fi anfusihim nadimin, maka mereka akan jadi pada apa yang mereka sembunyikan daripada pada diri mereka, daripada kata-kata orang beriman, dan menyesal. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kat sini tajuk yang berkuasa sama surah Maidah dengan ayat kita baca sekarang. Okey. Dia berkata istadalla kathir min fuqaha, dia telah berdalilkan banyak dengan para fuqaha di hadhihi ayatil karimati, dengan ayat mulia ini, ala anna asahal qaulai ulama, dia kata di atas yang paling sahih daripada dua pendapat para ulama, huwa al-man'u min bai'il abdil muslimi lil kafiri, itu larangan daripada menjualkan hamba muslim kepada yang kafir. Kalau kita kata tertawan manusia dalam peperangan fisabilillah, kalau dia kata didapat oleh siapa, orang tersebut akan dapati maksud dia ialah dia pasal dia nakkan hamba yang beriman. Kita ada hamba dalam Islam, boleh tak jual pada orang kafir, dia kata. Kerana kita kata ini adalah ayat ini larangan daripada penjualan hamba yang muslim kepada orang kafir. Kenapa? Lima fi sihhati ibtiya'ihi min at-taslit lahu alaihi taslilahu alaihi wal idlal. Kerana ada apa yang ada dalam kesahihan yang menjauhi perbuatan menjual hamba yang beriman kepada kafir ni, yang berupa akan berlaku benda yang tak boleh, itu yang berupa penguasaan taslit, penguasaan
untuk orang kafir ke atas orang yang beriman, kata. Wal idlal dan penghinaan orang yang beriman dia orang kafir. Wa man qala minhum bi sihhati ya'muruhu bil izalati mulkihi anhu fil hal. Dan siapa yang berkata pun daripada mereka yang berpendapat dengan kesahihan dengan apa dia kata, dia suruh orang macam ni, dia kata sah, tak ada masalah jual beli tu, dia kata suruh untuk hilangkan akan penguasa pemilikan daripada orang sebut waktu tu juga, mana bayar untuk dapat milik. Okey. Okey, itu sepatutnya lah. Kerana Allah nyatakan sepatutnya kita pegang wala yaj'alallahu lil kafir al mu'minina sabila. Tidak menjadikan Allah Taala untuk orang kafir kata orang beriman sebarang jalan. Tak boleh. Maksud dia kat sini para ulama baca, pasal kita tak sepatutnya menyokong kumpulan yang buat kekufuran kepada Allah SWT, dan kita mesti sibuk tumpukan diri kita kepada yang Allah perintahkan saja. Nak kemuliaan, kejar daripada Allah Ta'ala dan kita akan dapat. Bukannya kita sibuk cari yang lain dengan effort dan usaha kita tapi akhirnya tak jadi. Baik. Kemudian dekat ayat berikutnya, ayat 142, 143. Dua ayat. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Sungguhnya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudabdabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Innal munafiqin, semua munafik ni. Asal mereka je munafik sebab kita katakan dulu nifaq ni adalah perbuatan seorang tu apa cari dua arah, ada dua dia kadang-kadang kentut sini lain lubang lain. Itu nanti kita bincang beberapa kali dah, ya. Innal munafiqina, semua orang kafir, yukhadi'un Allah, mereka mendustakan akan Allah. Wa huwa, sedangkan Allah Taala khadi'uhum, yang perdaya mereka. Mereka rasa mereka berjaya tipu Allah Taala, tapi sebenarnya Allah Taala yang perdaya mereka. Wa idza qamu, dan sifat mereka yang lain adalah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Mereka bangkit, mereka bangun, dia kata dan bila mereka bangun kepada solat, mereka bangun dalam keadaan malas, kan. Kusala, kasalan, daripada orang-orang yang rugi, orang munafik ni. Dia kata, jadi mereka ni bila bangun pada solat, mereka dalam keadaan malas. Dan yura'una an-nas, mereka menunjuk kepada orang ramai. Okey. Wala yadhkurullaha illa qalil, mereka tak berzikir mengenai Allah kecuali sedikit saja. Okay. Dan mereka ni muzabzabin, adalah golongan yang muzabzabin, tidak ada non political muzabzabin. Mereka rasakan maksud dia muzabzab ni dia tidak ada ketetapan lah, kejap A, kejap B, kejap B, ya. Okay, muzabzabin, mereka teragak-agak baina zalika, di antara itu sabila dan zalika, mereka terasing. Dan kedua itu la ilaha ula, tidak pada kumpulan orang-orang kafir, wala ilaha ula, tidak mereka kepada orang yang beriman, tidak kepada A, tidak kepada B. Okey. Wa may yudlillahu, siapa yang disesatkan oleh Allah Taala, falan tajid lahu sabila, kamu takkan dapati untuk sebarang jalan. Ya, barang siapa Allah Taala sesatkan untuk dia, maka tidak ada kamu dapati untuk sebarang jalan. Okey. Dan dia telah berlalu, waqad taqaddama, dia telah berlalu, kita telah berlalu, kata Ibn Katsir, fi awal surati, pada awal surah, awal surah Al-Baqarah, kata qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala menjelaskan, yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka cuba memperdaya Allah Ta'ala juga orang beriman. Wa qala huna, di sini pula dia kata terus tak ada lapik, tak ada protection, dia kata wa qala huna wa innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sehingga orang-orang munafik, mereka memperdaya Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala terperdaya dengan mereka. Wala syakka anna Allah Ta'ala la yukhadi', dan tak ada keraguan bahawa Allah SWT tidak membuat tipu daya. Benda-benda pasal kita belajar dalam doa bangun malam, ketika mana kita bangun, kita
nak bersihkan bersihkan pengertian tentang doa kita. Dan dalam doa tersebut, dalam doa yang dibaca ketika istiftah tu, ada disebut berkenaan masalah perkara penting. Yang bila Nabi ajarkan solat sunat, bukan solat cara solat betul, maksud dia keadaan dan sebagainya. Okay. Maksud dia Nabi ketika istiftah tu, Nabi SAW sebut tentang sifat Allah Ta'ala. Okay. Kan Nabi kata pada nak kalau boleh yang yang kita panggil nama ataupun gelaran yang tak elok tak baik pada Allah SWT. Tapi bukan maksud kita nafikan juga kewujudan benda berkenaan. Bila tak ada informasi kafir pun kan lah. Kadang kita kata macam benda kita tak faham sebab kita tak ada adab dan akhlak untuk mencapai keadaan tadi. Jadi Nabi SAW ketika doa tengah malam tu, Nabi akan doa, Allah mahdini ahsan akhlak. Allah pandu aku kepada sebaik-baik akhlak. Fa in la li ahsan illa ant. Dan takkan boleh pandu aku kepada yang terbaik dan lisan tu adalah engkau. Mana maksud dia yang boleh kan. Pandulah aku kepada sebaik-baik akhlak. Dan takkan boleh pandu kepada sebaik akhlak kecuali engkau. Jadi maksud dia kat situ, memang itu sebab kenapa para ulama berpegang dengan tak boleh kita nisbah kepada Allah SWT sebarang kita tidak sempurnaan. Menipu daya ni macam sikap atau perangai manusia. Yang kita kata benda ni akan jadi masalah pada masa akan datang lah. So, jadi Allah Ta'ala tak ada syak bahawa Allah Ta'ala tidak menipu daya. Dia cakap benar. Okay. Dia kata, waqala hauna, nama gitu dia kata kat sini, innal munafiqin, seorang munafik. Dia kata sebenarnya fa innahu al-alim bisara'i wad-dhamairi. Dia Allah Ta'ala adalah yang maha mengetahui terhadap simpanan dalaman dan lintasan-lintasan hati. Dia kata namun walakinnal munafiqina li jahlihim wa qillati ilmihim, akan tapi orang munafik dengan sebab kejahilan mereka dan juga pengetahuan mereka wa aqlina akal mereka. Dia kata anallah ta'ala kata ya'takina anna amrahum kama raja' indal nasi wa jarat alaihim ahkamu syari'ati zahiratan. Dia kata kerana akan tentu orang munafik bila dah suruh macam tu, maka dia lain pula faham. Faham lain. Sedangkan kita tuju, kita kata memang tak ada syak bahawa Allah Ta'ala tidak membuat tipu daya. Kata. Itu conclusion yang kita pegang berdasar pada hadis yang Nabi ni kan Allah Ta'ala tak ada berikan persiapan yang banyak. Ya, maksud dia kita kata apa? Okey, maksud dia sini. Maksud dia kata apa, orang munafik ni kerana jahil mereka dan ilmu mereka ni, mereka beriktikad bahawa urusan mereka ni macam yang diisi orang ramai lah. Maksud dia secara zahir. Kalau jadi kat sini, jadi kat sini lah. Sekarang dah waktunya. Kalau Allah dah bantu saya kat sini, kan tak bantu kat akhirat pula. Itu ayat dia. Kita kata bahaya dia. Kerana Allah Ta'ala yang mengetahui tentang dalaman dan juga lintasan hati, akan tapi orang munafik li jahlihim, kerana jahilan mereka. Wakilati ilmiah sikitnya akan pengetahuan mereka, waqilina akal mereka, ya takidun mereka beriktikad anna amrahum kama raja' indan nas. Maksudnya mereka beriktikad bahawa urusan mereka di sisi Allah Ta'ala ni ini ya. Okay, mereka beriktikad bahawa urusan mereka macam mana yang tersiar di tengah-tengah orang ramai. Wajarat alaihim ahkamus syari'atu, dan berlalu kat atas mereka ni akan hukum syarak zahiran kepada zahir je. Dia macam tu, tapi kita adalah benda munafik ni tak boleh kita nifak, tak boleh kita raikan. Nanti kata lain dalam konteks ni, memang kita kata disuruh untuk isytiharkan, maklumkan. Okay. Dia kata fakadzalika, demikian jugalah dia kata. Daripada hukum harian kita terima, tapi masalah akidah ni masalah dia. Dia ada keraguan bahawa Allah Ta'ala la yuqadi'. Dia tak ada buat penipuan. Jadi maksud dia, bila kita tahu sini, maksud dia orang-orang munafik ni dia memang sentiasa nak cari lapan diri. Maka kalau kat dunia hukum dia macam hukum yang biasalah, dia kata maksud dia fakadzalika, demikian juga dia kata yakunu hukmuhum indallahi yaumil qiyamati, demikianlah juga akan terjadi hukum mereka di sisi Allah Ta'ala pada kiamat nanti. Wa ana amruhum yaruju indahu, bahawa urusan mereka pun balik kepada Allah Ta'ala juga. Kama akhbara Ta'ala anhum, macam kat sini Allah Ta'ala beritahu apa jadi. Macam Allah Ta'ala beritahu pada mereka mengenai mereka, tentang mereka macam Allah Ta'ala beritahu Allah Ta'ala beritahu mengenai mereka pada hari kiamat nanti, yahlifuna lahu, mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala.
Orang beriman cara dia yang munafik, apa orang yang lemah iman, ni cara dia. Orang munafik ni tak, dia melampau, dia buat satu keadaan yang melampau, dan mereka bersumpah dengan keadaan macam tu. Yahlifuna lahu, mereka bersumpah kepadanya, kepada Allah Taala. Annahu, mereka, kalau dia orang yang dalam sumpah adalah annahu, mereka kanu ala istiqamati, mereka berada pada kelurusan, wasarat, ketepatan. Wa ya'taqiduna, mereka beriktikad anna dzalika nafi'un lahum, mereka sangka itu manfaat untuk mereka. Dengan terang-terangan tak manfaat, tapi mereka duk rasa macam tu, rasa selamat dan lepas, selamat dan lepas, sebab dah isi fizikal punya perbuatan, ataupun daripada apa, memang kita kata memang kita nakkan kebaikan kita buat kan. Jadi memang tercatat dia masalahnya diterima ke tidak. Semua sekali ada benda tu. Semua orang ada tempat dia mendapat daripada Allah Ta'ala kan kebaikan. Yang semua yang dapat. Tapi masalahnya dunia ni Allah Ta'ala letakkan limit. Maksud dia untuk dunia, tapi dalam sama kalau orang tu boleh buat untuk akhirat, lebih baik lah. Okay. Tapi yang munafik tadi problem dia bila dapat diamalkan akan sesuatu perkara, dianggap benda itu manfaat untuk mereka juga, mereka pun dapat faedah. Itu masalah dia. Dia kata kama qala ta'ala, sama firmankan surah Al-Mujadalah ayat 18. Al-Mujadalah ayat 18 Allah nyatakan yauma yab'atsumullahu jami'a, pada hari Allah Taala bangkitkan mereka manusia semua sekali. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, maka mereka orang munafik ini akan bersumpah depan Allah Taala macam mereka sumpah kat kamu. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka rasakan mereka berada pada satu perkara. Ini yang kata khidah ni. Innahum humul kadhibun, mereka lah pendusta. Mereka lah pendusta yang sebenar-benarnya. So jadi maksudnya kalau dari sudut tadi memang tak salah untuk wanita tu cover dia. Maksudnya dari segi masalah apa? Masalah kita berkata munafik tadi kan. Pasal mereka ni takutkan hilang kemuliaan, takut kena kesempitan sebagainya. Pada yang valid kita faham, pada yang tak valid tak jadi tajuk. Yang tak jadi tajuk maksudnya tak boleh. Tak boleh. Maksudnya perbuatan menjadikan orang kafir sebagai sebab Allah Ta'ala kata orang ni bila dah asalnya mungkin ada niat baik tapi last sekali rosak. Lepas tu last sekali jadilah kemunafikan telah menjadi benda paling common, bukannya benda yang lain. Okay? Baik. Jadi berdasar pada tadi dia kata wahwa khadi'uhum, maka Allah Ta'ala tipu dari mereka balik. Mereka duduk kat dunia buat tipu pada orang Islam, orang beriman, maka Allah Ta'ala balas balik pada mereka keadaan yang situasi yang sama. Wa Allah Ta'ala nyatakan wahwa khadi'uhum, dan dia Allah Ta'ala membuat tipu daya ke atas kalian. Wahwa alladhi yastajrijuhum fi tuyanihim wa dhalalihim, dan dia Allah Ta'ala yang dia kata wahwa khadi'uhum, dia tipu dari mereka, maksudnya dia lah yang istidraj kaum tersebut. Fi tuyanihim, dan kesesatan mereka, wa dhalalihim, dan kebincangan dan kesesatan mereka, ya yakhdhuruhum anil haqqi wa usul ilaihi fid dunya, dan juga merasa lemah mereka ni dia kata daripada kebenaran dan sampai kepada kebenaran di kehidupan dunia. Demikian dari kata wa kadzalika fil akhir, kiamah, pada hari kiamat nanti. Kama qala, macam Allah firmankan pada ayat kita baca tu, dia kata yauma yakul munafiquna wal munafiqat illadzina amanu, hari di mana berkata-kata orang munafik lelaki dan wanita ketika mana dia kata pada hari kiamat dia orang munafik akan minta orang beriman. Dia kata unzurna naktabih min nurikum, tunggulah kami nak dapatkan daripada cahaya kalian. Maka dikatakan, ada yang kata qila rji'u wara'akum, yang kata baliklah, patah balik pada pendirian kamu. Okey, patah balik. Kata diorang nasihatkanlah. Okey. Pasal diorang nakkan cahaya orang beriman hari kiamat nanti. Di dunia tak nak bersama-sama dapatkan cahaya tersebut. Okey, dia kata Allah Ta'ala buat istidraj pada mereka. Mereka terus buat pelampauan yang pendustaan, penipuan mereka kepada orang beriman ni dengan berterusan ni. Tapi bila akhirat diorang duk kejar Kenan pada orang beriman pula tentang cahaya. Unzuruna naktabih min nurikum, tunjuklah pada kami nanti kami nak mendapat daripada cahaya kalian. Maka ketika tengah sibuk-sibuk tu qila rji'u wara'akum, dikatakan patah balik daripada ke belakang kamu. Dia kata kama qala ta'ala, firmankan surah Al-Hadid ayat 13 sampai 15. Allah Ta'ala nyatakan
yauma yakunu munafiquna wal munafiqat. Yauma yaqulu munafiquna wal munafiqat lil ladina dia kata munafiqun munafiqat dia kata apa, dia kata unduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami nak dapatkan cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum, dikata pada mereka, pada orang-orang munafik yang tengah tebuk nak kumpul cahaya tu, patah balik pada belakang kalian, tengok balik pada belakang kalian. Dia kata faltamisu nuran, okey, maka dibuatlah untuk mereka akan binting dia kata maksud dia apa, cahaya dapatkan cahaya dapat, dia kata. Lalu tengah-tengah sibuk macam tu follow itu, fa daraballahu bainahum bi rasulin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu, maka dia kata pada mereka patah balik belakang cari cahaya, dapat tak? Mereka kata mereka kata dapatlah, mereka kata dapat patah balik, tapi tengah-tengah mereka cari ke belakang tu, fal kami sunura, cari di situ cahaya, fadri bainahum, maka dijadikan di antara mereka yang beriman dan kafir tadi bi rasulin, dengan satu urusan, satu apa dengan satu, dibuat mereka satu tembok antara mereka yang beriman. Dia kata bisurin dia kata lahu bab, yang mana tembok atau benteng tu ada pintu. Babun batinuhu fi rahmatu, mana bab tu dalam dia ada rahmat dan juga yang nyata daripada min qablihi, sebenarnya itu min qablihi al-azab. Yunadunahum, dan mereka orang-orang munafik ketika gelap tu menyeru akan orang beriman. Dia kata apa, dia minta cahaya, buat sambung pula, mereka minta pula supaya perbuatan mereka ni dapat restu. Dia kata dah boleh dibenarkan, maksud dia disuka, kalau boleh dibenarkan boleh buat. Tak nak memberontak, tak nak sekian. Orang beriman digalakkan memberontak, yang diorang sendiri tak memberontak, kan? Dengar dan tak sebagainya lah. Okey. Jadi mereka cakap dekat orang beriman, bila dah mereka tak boleh masuk, ada pintu, kan? Ada tembok besar dan pintu, dia kata Allah Taala jawab, dia kata yunadunahum, okey, mereka seru akan golongan dengan kepada yang disimpan di sorok di kalangan pahlawan-pahlawan. Dia kata yunadunahum annakum ma'akum, jadi mereka kata adakah tidak kami bersama kalian dulu? Qalu bala, maka orang beriman kata bahkan iya, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian telah uji diri kalian sendiri. Okey, fatantum anfusakum wa tarabbastum, dan kalian menanti-nanti akan keburukan kalian pada kami. Wartabtum, kalian malang. Kalian wartabtum, dan kalian tahu dah benda salah tapi lah kalian tunggu sangsikan. Wa gharratkum amani, dan yang menipu daya kalian akan tingkah laku perangai dia ditipu daya seorang tu. Maksudnya apa guna ikut perintah tapi kalau tak ada akhlak baik, itu kan biasa keluar. Bila dia tak ikut perintah Allah Ta'ala, orang tak ikut, dia gabungkan sekali. Kalau kita tak jadi, dia tak jadi. Kalau jadi, dulu jadi. Okay? Kadang-kadang satu jadi, satu tak jadi. Okay. Hatta ja'a amrun, sampai datanglah akan apa? Perintah Allah Ta'ala. Falyawma, pada hari ini, la tu'khadhu minhum fidyatun. Pada hari berkenaan, ada turun Isa, dia kata takkan diterima dari mereka, daripada Isa AS. Dia kata hari kiamat falyawma, pada hari ini, hari kiamat, la yu'khadhu minkum fidyah, tak diambil daripada kalian, oleh kalian daripada mereka sebarang fidyah, sebarang tebusan. Okay. Wala minal ladzina kafaru, Allah takkan ambil akan tebusan ini daripada orang kafir sekalipun. Kita wa man ra'a Allahu minhum, siapa yang menunjuk ataupun menayang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tayang balik pada dia. Tak menguntungkan langsung. Ini antara sifat-sifat yang kena jaga. Okey. Dia kata takut terlajak. Okey, wakam dalam firman Allah lepas tu menjelaskan isu orang munafik kan. Dia kata wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Okey, mana faham, jadi maksud dia apa? Mereka ni
ikut orang beriman ni tapi bila solat kan contohnya yang paling berat, yang paling besar disuruh pada orang beriman, dia buat pun dalam keadaan bermalas-malasan. Bukannya di atas keseronokan, bukan sukarela. Dia kata okey, yang mereka ni apa dia kata hadil ayah, kata idza qamu ila salat qamu kusala. Hadil ayat tu ayat ini ayat ini dia kata wahum kusala anha, ya. Idza qamu ilaiha qama wahum kusala anhum. Dia kata kalau apa okey, itu solat. So, dia kata orang munafik ni dia kat sini dia terkena. Mana bila orang beriman yang berakal, mereka bangun ke solat, mereka akan dapat pemahaman juga dan seterusnya tentang ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi bila tak ada lah. Jadi dia kata wa idza qamu ila solat qamu kusala. Dia kata orang munafik ni, dia kata sifatul munafik. Hadhihi sifatul munafikin. Ini sifat orang-orang munafik fi asyrafil a'mal wa afdaliha wa dia kata wa khairiha. Pada yang paling mulia dari segi amal, paling afdal segi amal, yang paling terbaik di antara amal-amalan, wa hiya salat, ia adalah salat. Idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Maksudnya kalau mereka adalah buat juga, maka mereka bangun kepada solat tadi dalam keadaan mereka ni orang yang malas ya, datang malas kepada ibadat. Sedangkan ibadat ni, solat ni adalah yang pertama sekali. Mereka sanggup untuk tak pergi sebab ini dia kata apa yang kat sini ya. Okey. Solat. Yang lain lagi solat dulu. Okey. Jadi disuruh untuk hand over, serahkan ketika waktu tersebut orang-orang munafik ni duduk di bawah kan, bila dia buat kerja-kerja tadi, pemerintah kena ambil tindakan yang berkecuali lah. Walaupun Allah Ta'ala dah terangkan sifat dan sikap, tapi tak terangkan habis kepada berkenaan masalah lain. Yang bila kita nak menghukum tu, kita kena cukupkan semua sekali baru kita hukum. Okay, dia kata di sini bila mereka bangun pada solat, mereka bangun dekat malas. Li'annahum la niyata lahum fiha. Kerana mereka ni tak niat untuk mereka pada dalam solat. Solat mereka tak ada niat apa-apa pun. Wal imana lahum biha. Dan tak ada keimanan untuk mereka terhadap solat. Wala khasyata, mereka tak ada kebimbangan. Hingga solat pun tak kisah, dia kata. Wala ya'qiluna ma'naha. Mereka tak memahami akan pengertian dia. Kama rawa Ibnu Mardawih an Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih daripada Ibnu Abbas, qala beliau berkata, yakrahu ayyanamu ayyakuma rajula ila salati wa huwa kaslan. Ini antara hadis Nabi terangkan tentang sikap atau sifat orang beriman, yang dia kata di antara sifat solat tu dah betul tersebut dah, tapi yang lain nak dengar juga. Jadi kata sifat tinggalkan solat. Dan dia kata wa idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Bila mereka bangun atau bangkit juga, maka mereka bangkit atau bangun dan keadaan mereka ni malas terhadap solat. Dan mereka tak niat dalam solat, tak diiman, tak takut sebagainya. Dan mereka tak memahami bermaksud solat. Kama rawa Ibnu Badawih an Ibnu Abbas, macam bukan oleh Ibnu Badawih daripada Ibnu Abbas, dia kata qala berkata Ibnu Abbas, yakrahu, baginda tak suka ayyakum ar-rajulu ila salati wa huwa kaslanu. Dia kata tak suka Rasulullah SAW untuk bangkit kalian, dia seorang lelaki kepada solat dan keadaan dia malas. Okey, dia kata ya, kita tak boleh biarkan lah, tak boleh biarkan. Dia kata tak boleh, dia kata kerana dia kata qala yakrahu ayyakum ar-rajulu ila salat wa huwa kaslanu. Itu tak suka untuk bangkit seorang lelaki kepada solat dan keadaan dia malas. Dia kata walakin al-qaumu walakin yakum ilaiha, dia kata talqul wajh. Namun begitu dia kata bangkitlah kamu pada solat dengan keadaan manis wajah, azimur raghabati, dan juga besar akan tujuan atau keinginan. Syaril farahi, amat gembira. Dia datang saja daripada Allah Ta'ala sebarang perintah, dia seronok. Dia datang solat perintah, dia seronok. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kepada kita ibadat yang dalam bidang kemampuan kita untuk kita buat. Okay. So jadi solat tu besar. Sangat besar kegembiraan dia kata. Fa'inahu yunajillah, kerana dia munajat dengan Allah Ta'ala. Wa inna Allah Ta'ala amamahu yaghfir lahu. Dan Allah Ta'ala di atas kalian. Sebenarnya dia kata dia
bangkit apa dia solat tu kan. Dia kata solat kita munajat dengan Allah Taala. Wa inna Allah amamahu, dan bahawa Allah Taala di hadapan dia. Yaghfir lahu wa yujibuhu, yang dengar kepada Allah Taala kepada mereka dan juga menjawab kepada mereka. Apa Nabi dah ada tapi mereka tak buat lagi dia kata. Dia kata wahum wa yaghfir lahu wa apa dia kata Allah Taala yaghfir lahu wa yujibuhu. Allah Taala di hadapan dia ketika solat, yang mana Allah Taala akan menjawab kepada dia dan Allah Taala akan menyahut akan doa dia. Cuma yatlu Ibn Abbasin hadil ayati. Apa kemudian dia kata membaca Ibn Abbas akan ayat ini, wa idza qamu ila salah qamu kusala, mereka bangun kepada solat, mereka bangun keadaan malas. Wa rawa bin ghairi hadzal wajh Ali bin Abbas nahwihi. Dia kata diriwayatkan daripada selain daripada bentuk ini daripada Nabi SAW, daripada Ibn Abbas daripada Nabi dengan seumpama juga kisah dia. Tapi sebenarnya kita kata apa tambahan bagi sifat. Makin kita jelas dan terang kan orang munafik siapa. So dia kata kemudian dia kata okey. Wa qawluhu ta'ala firman lepas tu wa hum kusala, keadaan mereka malas. Semua zakara kemudian Allah sebutkan sifat tabawatinihim al-fasidah, sifat akan dalam mereka yang rosak. Depan nampak malas, dalam hati mereka adalah faqala Allah firmankan yuraunan nas, mereka apa menunjuk-nunjuk pada manusia. La ikhlasa lahum, tiada ikhlas, tiada keikhlasan bagi mereka. Cuma kadang-kadang kat sini kena perhatikan baik. Kemudian saya dapat soalan, orang tu kata buat apa entah. Macam mana kita buat apa entah, sedang kita nak buat kerana Allah Ta'ala. Dalam konteks masalah kehidupan harian kan, isteri ke suami dan sebagainya, pekerja, majikan, kita kena ada kefahaman bahawa maksud ikhlas itu adalah kerana Allah Ta'ala. Mana buat semuanya sekali ikut kepada yang Allah Ta'ala izinkan. Itu dikenakilah izin maksudnya yang Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala nak kita buat, itu ikhlas. Bukan ikhlas maksudnya tak ada kepada Allah Ta'ala pun tak ada apa-apa. Memang purely intention tadi betul-betul pasal itu je. Tak ada sebarang kasih sayang, tak ada. Itu tak kena, tak betul tak kenalah. Maksudnya kalau anda kata apa, ikhlas dia bukan gaya tadi, dalaman. Tadi yang pada awal ayat terang tentang orang munafik, dia buat secara luaran solat dekat malas. Yang ini pula dalaman mereka. Ya, mereka tidak apa saja dia keikhlasan tak wujud. Maksud ikhlas ini adalah buat kerana Allah Ta'ala, itu maksud yang ikhlas. Adapun buat kepada Allah Ta'ala adalah syirik. Itu cerita senang, mudah. Dia kata mereka tak tengok solat kecuali dalam keadaan mereka malas. Kita semua zakar Ta'ala sifatun bawatinihim. Okey. Dia kata la ikhlas lahu, kerana tak ada ikhlas. Mereka buat macam tu sebab kita ada ikhlas pada mereka. Wala muamalata ma Allah, dan tiada sebarang hubungan antara mereka dengan Allah Ta'ala. Mereka tak ada ikhlas, jadi maka Allah Ta'ala ambil juga. Okay. Kemudian bal innama yashhaduna as-salata taqiyatan minan nasi wa musana'atan lahum. Dan mereka ni hanyalah mendirikan solat, menghadirikan solat kerana berlindung daripada daripada orang ramai tentang status diri mereka, wa musana'atan lahum, juga nak buat baik pada orang awam. Walihada yatakhallafuna kathiran anis solah. Kerana ini mereka amat kerap, amat sering sangat untuk tidak hadir solat. Itu berjemaah lah. Ya. Berjemaah dia kata. Allati la yurawna ghaliban fiha ka solat. Yang dia kata dan apa bahkan mereka yang hadir solat kerana berlindung daripada orang ramai dan nak buat depan mereka, dia kata walahum wali hadza yatakhallafuna kathiran solat. Kerana ini mereka berundur, tak hadir banyak daripada solat. Ini conclusion yang sebahagian para ulama letakkan. Kita nak kemenangan, nak kekuatan, tapi kita dengan Allah Ta'ala putus. Kemudian kita harapkan akan bertukar. Itu masalah sikit lah. Okay. Maksud dia kata tak ada ikhlas, tak ada untuk mereka. Dia kata tak ada muamalah bersama Allah Ta'ala. Bahkan mereka hanya hadir solat kerana berpura-pura terhadap manusia dan juga berbuat baik pada mereka. Okay.
Dia kata wassalatu subhi fi waqtil ghalas. Dia kata okey. Dan solat subuh ni adalah ketika waktu apa? Waktu masih lagi gelap. Masih lagi gelap. Kama sabata oleh hadza takhalluf kathiran salat la yurawna ghaliban, mereka tak dilihat kebiasaannya apa daripada solat dia. Fiha pada solat ka solatul isya. Contoh solat isya. Wa solat atamati dan solat pada atamah solat atamah. Asar. Solat asar. Wa solatul subhi dan juga solat subuh fi waqti ghalas, pada waktu masih lagi gelap. Dia tekan masa bata fi sahihain, macam sabit dalam sahihain dan Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim telah sabit bahawa anna Rasulullah SAW qala, baginda Rasulullah bersabda, askalu salati 'alal munafiqin salatus isya'i. Bukan atamah tu solat isya. Bukan asar, isya. Afdal asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat isya, salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu apa yang ada pada dua solat tersebut, la atauhuma walau habwa, mereka pasti datang padanya sekalipun mereka merangkak, menyesut. Menyesut pun datang juga. Walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam, maka sungguhnya aku telah ingin untuk didirikan solat, lalu mereka didirikan solat. Kalau kita nak panggil orang supaya datang jaga, dia pergi dirikan solat berjemaah. Dia kata jadi dirikan summa amuru, kemudian aku perintahkan juga aku perintahkan juga rajulan, seorang lelaki, yusalli bin nas, untuk solat dengan orang ramai. Summa antaliku ma'i bi rijali, ini aku akan bergerak bersama aku dengan beberapa orang lelaki. Ma'ahum kita huzmun min hatabin. Maksud mereka ada satu berkas kayu daripada bekas kayu api. Okey. Dia kata ila qaumin la yashhadun as-salah, kepada satu kaum yang tak ada hadir akan solat. Wa harriqu alaihim buyutahum bin nar, aku bakar terhadap mereka rumah-rumah mereka tu dengan api. Dengan api. Kemudian sama lagi, wa fi riwayatin lain wallazi nafsi biyadihi. Dia kata demi Tuhan yang memukul tangannya, law alima ahaduhum, kalau tahulah seorang mereka ni, ayajidu arqan saminan, boleh dapati arqan saminan. Okey, so arqan adalah actually dia tulang yang ada daging. Tulang ada daging. Tulang yang berdaging. Dia kata apa bersama mereka sekian. Okey. Ini bawah ni. Yang riwayat dia kata, dan demi Tuhan yang memukul tangannya, kata kalau mengetahui akan seorang mereka ni, bahawa mereka kalau mengetahui seorang mereka ni bahawa dia dapati akan satu tulang yang besar yang dia akan dapat kalau dia ikut Muhammad SAW. Kalau dia kata kalau dia kata kemudian dia kata kat sini. Okey. Dia kata dia dapat tulang yang gemuk, yang besar, dia kata. Marmatain ni hasanatain, ataupun marmatain hasanatain. Apa yang daripada tengah-tengah badan kambing. Ni macam batang pinang, daging batang pinang. Okey. Ni ya, dalfai syah ilham. Okey, tulang yang ada daging ataupun dia apa? Dalfai, dua. Ayat dua kaki kuku kaki tu, dua daging yang ada kat situ. Nak tunjukkan hinanya daging tersebut. Orang tak nak sangat makan. Walaupun halal halal. Tak ada masalah untuk makan benda tu. Jadi dia kata demi Tuhan yang aku tanya, kalau mengetahui seorang mereka bahawa dia dapati akan tulang yang besar, yang gemuk gitu, ataupun dua kawasan daging yang kecil, yang dekat ni, dia kata hasanatain elok, dia kata la syahidas solah, pasti dia datang ke solat. Walaula ma fi buyuti, dia kata walaula ma fil buyuti min nisa wal dzurriyyah,
kalaulah tidak apa yang ada dekat rumah daripada wanita-wanita dan juga zuriat anak-anak dia kata la haraqtu alaihim buyutahum binar. Pasal aku bakar kata mereka rumah mereka ni dengan api. Dia kata dan mereka ni orang munafik ni disebutkan wala yadhkurullaha illa qalilan, mereka tak ingat Allah kecuali sedikit saja. Sedikit saja Habis kita berhenti sini kot. Sebab kalau kat sini kan nanti apa tajuk dia panjang lagi. Ada 2 muka lebih. Cuma dia kata tak ingat Allah kecuali sedikit je. Ini yang jadi kes apa? Bila ditanya pada Ali bin Abi Thalib tentang golongan Khawarij. Dia jawab dan cara jawapan dia kata orang kata adakah golongan yang munafik? Dia kata orang munafik tak banyak ayat. Orang munafik tak ada yang tu. Maksud dia orang munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala pasal geng Khawarij rajin solat. Geng munafik tak rajin solat. Sebab kita kata apa pertukaran baton kesesatan ni berlaku. Satu ni habis datang satu lagi penyambung. Orang Syekh Khalifah habis tadi ada lagi tinggal satu baki ni. Okey. So dia kata walidullah illa qalilan, mereka tak ingat Allah kecuali sedikit saja. Kalau ingat Allah pun sedikit saja. Bukannya banyak. Masa depan ni banyak lagi ni. Kita ambil sekarang dan nanti kita takut tak sempat untuk habiskan. Okey. Jadi Ali bin Abi Thalib bertanya tentang golongan Khawarij, dia kata apa? Dia kata bila orang kata munafik ke? Dia kata tak, dia kata. Sebab apa? Sebab ayat ni lah. Sebab ayat ni. Ali bin Abi Thalib gunakan ayat ni untuk hujah orang munafik tu mesti buat salah. Dari segi dia tak beriman dengan betul, memang dia akan ada benda yang akan zahir. Contoh macam yang kita tengah baca sekarang dia kata mereka tak ingat Allah sedikit saja. Ada satu muka lagi sebenarnya untuk kita baca. Jadi saya tunggu berhenti sini sebab mereka pasal dia Ali bila ditanya tentang Khawarij dia kata orang munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala. Sebab berlaku bahawa orang-orang yang Khawarij ni banyak ibadat. Cuma jahil. Okay? Baik. Okay, ada soalan? Nampak dia macam ada soalan? Tak ada. Okay. Ada soalan? Tak ada Okay, tak ada, kita berhenti sini. So insyaAllah nanti kita sambung kemudian berkaitan dengan tajuk masih lagi lah sampai ayat 149 akan masih bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri kemunafikan yang orang beriman sepatutnya terlepas daripada ciri-ciri tersebut. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.